Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz terlewat sedikit hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah kawan-kawan. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Masya Allah. Masya Allah. Tuan boleh. Ya, banyak travel. Semalam pun baru sampai dalam pukul 11 malam baru sampai ke rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita hadirkan diri, kita jaga adab-adab belajar, kita hadirkan diri. Masya Allah, dengan iman dan ihtisab. Hari ini orang Kelantan, Kedah, Terengganu, Johor, Pantai Timur bercuti. Masya Allah. Masya Allah. Doa bangun tidur ya. Doa bangun tidur. Masya Allah. Barakallah fiqh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dr. Ramizo, Abdul Razak. Masya Allah. Masya Allah. Pada mereka-mereka yang semalam pendaftaran untuk daurah telah tutup. Jadi pada mereka-mereka yang nak berdaftar, kena hubungi admin lah. Kena hubungi admin. Sebab pendaftaran dah tutup semalam pukul 12. Jadi pada mereka-mereka yang tak berdaftar lagi, boleh hubungi admin. Boleh hubungi admin 017 603 4897 4897 pada tuan-tuan dan puan-puan yang belum berdaftar lagi lah. Ais kat luar Masya Allah. Oh, sekarang bulan 7. Oh, masih lagi sejuk di hemisfer selatan. Masya Allah. Jadi pada maaf lewat, Masya Allah, pada mereka yang belum daftar, boleh hubungi admin 017 603 4897. Di situlah kena hubungi admin lah pada mereka yang belum berdaftar atau terlewat dalam pendaftaran. Sebab pendaftaran sudah ditutup untuk daurah untuk kitab jilid kedua. Daurah untuk kitab jilid kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadiyihim ila al-haqiqatil majaza. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam naddarallahu imra'an sami'a maqalati wa wa'aha summa addaha kama sami'a rubba muballighin aw amin sami'in aw kama qala alaihi wassalatu wassalam. Jadi alhamdulillah pagi ini kita berada di muka surat 377 dalam bab yang keempat dalam Kitabul Iman. Kita ada Kitabul Iman dalam jilid pertama kitab saya Midrajul Fawatih, jilid ke pertama, iaitu dalam kitab Azabil Qubur, bab babul isbati adzabil qubur. Maksudnya bab sabitnya azab kubur. Bab yang keempat, bab baru. Kita dalam Kitabul Iman ada 5 bab. So ada satu bab lagi, iaitu bab berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Bab berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Nanti bab yang kelima. Dan Kitabul Ilmu di dalam jilid pertama sudah dihabis semasa daurah. InsyaAllah pada keesokan hari kita akan buat daurah secara private pada tuan-tuan yang berdaftar, iaitu dalam kitab jilid kedua dah. Kita mula jilid kedua, iaitu kita mula jilid kedua, iaitu Kitabut Taharah. Dalam jilid kedua ada Kitabut Taharah
dan Kitabus Salat. Jilid ketiga sambungan Kitabus Salat. Jilid keempat ada Kitabul Janaiz bersama dengan Kitabuz Zakat, dan jilid Kitabuz Zakat, dan jilid kelima Kitabus Siyam dan Asmaullah, dan kitab doa pagi dan petang. Jilid ke-6 insya-Allah saya akan cetak lah ni, tak lama lagi, sehari dua, iaitu kitab iaitu Babul Manasik, kitab haji, daripada permulaan haji sampai akhirnya perbincangan. Dan selepas tu kitab dalam jilid ke-6 juga ada lagi Kitabul Muamalat, bab muamalat, bab perniagaan. Jilid ke-7 insya-Allah sedikit lagi typing dia, tinggal sedikit lagi insya-Allah. Jilid ke-7 tu Kitabul Nikah, Kitabul Qada dan sebagainya lah. Jilid ke-8 baru Kitabul Jihad dan sebagainya. So hari ini kita berada pada kitab insya-Allah bab yang keempat, iaitu bab Azabil Qubur. So kita contoh, kita baca daripada awal sedikit lagi. Kita baca daripada awal kembali. Bab sabitnya azab kubur. Perkara-perkara yang bersangkut paut dengan rukun iman dan penting ialah kita beriman dengan kematian. Kita beriman dengan kematian. Suatu hari nanti pasti kita akan mati dan wujudnya azab kubur. Begitulah musannif pengarang telah kita terangkan sedikit 3 perenggan dah, iaitu cuma saya nak ulang balik saja. Dan di dalam kubur, jadi musannif bawakan bab ini kerana ada golongan yang mengingkari tentang azab kubur. Sebab tu dia sabitnya bab isbat azabil kubur, bab sabitnya adanya azab kubur. Sebab ada satu-satu golongan yang mana khususnya golongan Mu'tazilah dan Khawarij ni, golongan-golongan akidah yang terpesong ini, mereka menafikan bahawa kubur itu tidak ada azab. Mereka menafikan bahawa di dalam kubur tidak ada azab. Jadi sebab itu pengarang pada masa itu, oleh kerana golongan-golongan mereka ini 1000 tahun lepas pun dah ada orang nafikan, iaitu golongan-golongan yang menafikan tentang adanya azab kubur. Jadi sebab itu di dalam Terjematul Bab, kita panggil dia topik lah, dalam topik-topik yang ditulis oleh ulama ialah berkenaan dengan semasa pada waktu itu. Apa semasa, perbangkitan masalah-masalah semasa yang diingkari oleh orang pada masa itu tentang perkara-perkara asas di dalam agama. Jadi sebab itu musannif telah meletakkan bab sabitnya azab kubur. Bab sabitnya azab kubur. Dalam kubur bukan saja azab, bahkan wujudnya adanya ganjaran. Dalam kubur ni adanya ganjaran, tetapi apabila kita takbirkan tentang kubur, kita takbirkan tentang azab. Telah kita ceritakan, bila sebut kubur menggerongkan. Bila sebut kubur tu dah menjadi satu kegerungan. Dari kegerunan tadi merupakan satu azab lah. Gerun tu dia juga merupakan satu azab. Jadi tengok kubur, semua ingat mati. Tengok kubur, semua ingat hantu, takut, azab. Ingat muka, nakir, ingat pukulan-pukulan yang diceritakan. Jadi mendengar perkataan kubur itu sudah menakutkan. Maka ketakutan itu juga suatu azab. Takut juga satu azab. Macam Nabi kata, as-safru qit'atum minal azab. As-safru qit'atum minal azab. Safar itu sebahagian daripada azab. Azab di sini maksudnya bukan kita kena azab, tapi oleh kerana kita berada di rumah. Jadi rumah ni semua selesa, semua benda yang kita nak ada. Jadi dalam perjalanan, dalam safar, kita kurang, kita tak lengkap. Makanan tak sempurna, tidur rehat tak sempurna. Jadi banyak perkara-perkara tak sempurna. Jadi oleh kerana tidak kesempurnaan itu ditakbirkan oleh Nabi sebagai azab. As-safru qit'atun minal azab. Jadi azab juga sebab tidak kesempurnaan. Tapi di sini azab di sini lain. Jadi golongan Mu'tazilah mengingkari azab kubur. Golongan ini hanya menerima hadis apabila ia tidak bertentangan dengan akal. Jadi mereka sandarkan hadis tu ataupun mereka sandarkan Al-Quran dan hadis pada akal mereka. Jadi telah kita jelaskan di sini bahawa penting kita perlu ada akal. Kita perlu ada akal. Nak belajar ni kena ada akal.
Tetapi kalau tak ada akal, susah nak belajar. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala bagi insan itu berakal. Telah kita jelaskan dalam kitabul ilmu dulu, dia ada 3 jenis orang. Satu orang yang mana akal dia cerdik, IQ dia cerdik, Masya Allah. Satu orang yang sederhana. Dan orang yang ketiga, orang yang rabi, mana akal dia memang tahap yang begitu rendah lah. Akal yang begitu rendah. Jadi untuk ni ulama dah bahas dah, orang yang mempunyai pemikiran yang begitu rendah sudah cukup baginya untuk mempelajari perkara-perkara yang wajib ke atas dirinya, iaitu tentang perkara-perkara yakni apa ni kita panggil dia perkara-perkara asas tadi, perkara-perkara asas basic di dalam Islam. Fardu ain, mengenai fardu ain, itu telah dijelaskan. Okey. Dan tapi ada orang yang sederhana, dia mampu untuk mengatasi orang-orang yang bercerdik pandai, yang akalnya tinggi dengan usaha yang lebih. Jadi itu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala pada orang cerdik. Tetapi orang sederhana boleh mengatasi orang-orang yang cerdik apabila dia berusaha. So satu lagi dalam agama ialah naqal, maknanya kita ambil daripada Quran dan hadis. Jadi akal ni cuma akal daripada perkataan iqal. Iqal maksud dia tali. Akal ni nak ikat je, sebagai satu ikatan saja, mudah kita nak faham. Tetapi pada satu peringkat, bila akal tak boleh terima, agama dia bukan hanya bersandar pada akal. Ada satu tempat kita tak boleh terima dengan akal. Jadi hadis-hadis yang tidak masuk akal dan hadis-hadis yang tak boleh diterima oleh akal, maka ditolaknya oleh golongan ini. Ditolaknya golongan ini. Okey, golongan ini hanya menerima hadis apabila ia tidak bertentangan dengan akal. Di dalam dunia ini, jasad adalah matbu', roh adalah tabi'. Jadi kat dunia ni berurusan kita pada jasad sakit, jantung sakit, apa-apa. Walaupun kita ada roh, tapi asal dunia ni matbu'. Matbu' ni asal. Asal dunia ni semua bergantung kepada jasad. Di dalam kubur semua bergantung kepada roh. Dan di akhirat nanti dia roh dan jasad. Jadi nikmat dalam kubur tadi, azab dalam kubur tadi, sekarang kita berada di dunia kubur. Nikmat dalam kubur tadi atau azab dalam kubur tadi ialah pada roh. Kat dunia ni nikmat dia pada jasad, makan sedap, minum sedap. Ada 5 keperluan jasad yang diperlukan oleh jasad. Ada 5 keperluan, iaitu makan, minum, pakaian, makan, minum. Satu pertama sekali itu yang diperlukan oleh jasad, makan dan minum. Dan satu lagi ialah pakaian. Pakaian ni berat. Pakaian ni berat. Pakaian ini, keperluan-keperluan ni adalah benda-benda yang berat dalam diri kita. Makan, minum berat. Berat dari segi pembelian dia, berat daripada segi makan dia, lain. Itu keperluan jasad. Pakaian lebih berat lagi daripada lebih berat. Jadi semua benda-benda oleh kerana jasad ni dia berat, dia ada timbangan. Jasad ni dia ada timbangan. Roh ni dia ringan. Jadi benda roh ni dia ringan, jasad ni dia berat, dia ada timbangan. Sebab tu dia memerlukan keperluan-keperluan yang mana mempunyai timbangan dari sudut berat. Berat tu dari sudut lafzi, dari sudut zahir, atau dari sudut maknawi, dari sudut makna. Makanan tu berat, begitu. Makanan tu berat. Berat tu sebab jisim tu mempunyai jirim yang boleh ditimbang. Maka makanan yang diperlukan oleh jasad juga boleh ditimbang. Makanan. Kedua, pakaian. Pakaian tu pun juga ada timbangan berat dia. Tapi berat dari segi nak belilah. Kalau mahal tu berat jugalah nak beli. Itu dari segi maknawinya. Lepas tu selepas tu pergi lagi, lebih berat lagi. Apa dia? Kenderaan. Kenderaan ni lebih berat lagi. Sampai juta-juta harga kenderaan. Berat lah tu. Berat maknawi orang panggil. Berat maknawi. Ada juga itu keinderaan. Lepas tu atas lagi nombor 4 lagi berat. Apa berat dia? Iaitu rumah, tempat tinggal. Berat rumah ni, berjuta-juta, berpuluh-puluh juta harga dia. Simple-simple pun rumah yang
bantuan kerajaan tu pun berat juga. Maknanya berat benda tu. Benda-benda tu benda-benda berat. Hak paling berat, tuan-tuan tahulah yang sebelah tuan-tuan tu, iaitu isteri dan keperluan kita, iaitu nikah kahwin. Nikah kahwin ni berat. Orang duduk sebelah kita ni, dia berat. Apanya berat? Permintaan dia tu berat. Dialah yang minta makanan, dialah minta pakaian, dialah minta kenderaan, dialah minta rumah. Tu berat. Tu 5 ni keperluan manusia berasaskan kepada benda-benda yang berat dari sudut makna atau dari sudut zahir. Jadi agama ni ringan, roh ni dia ringan. Jadi roh ni, jasad ni dia bersifat munfasil. Roh ni dia bersifat muttasil, ittisal, berhubung. Roh ni dia ada hubungan. Jasad ni dia sifat dia muttasil, sifat dia munfasil, berpisah-pisah. Sendi kita kan berpisah, bercerai. Jadi sebab itu keperluan manusia tidak boleh diselesaikan dengan jasad, keperluan jasad. Tak boleh menyelesaikan keperluan hidup manusia sebab dia bersifat munfasil, bercerai. Jadi keperluan roh lah yang paling penting dalam kehidupan kita. Keperluan roh lah paling penting, dan roh ini ringan, dan roh memerlukan perkara yang ringan. Maka Nabi kata ad-dinu yusr, agama tu ringan. Agama tu ringan sebenarnya, sebab agama itu muttasil dan dia bersifat ittisal. Muttasil makna dengan ada agama maka hiduplah roh kita. Masya Allah, itu tentang perkara. Sebab itu kita nak pergi di alam seterusnya, kita memerlukan roh. Di dunia ini perlu kita segarkan roh kita, dan di alam seterusnya kita memerlukan kerohanian. Makanan rohani yang kita nak bawa, yang kita nak tumpang di hari kiamat nanti. Ini perkara-perkara yang penting. Jadi sebab itu dunia ini masalah dia adalah berhubung kait dengan jasad bagi semua manusia, dan di akhirat nanti, di dalam kubur nanti, dia berhubung kait dengan roh. Siksanya pada roh, nikmatnya juga pada roh. Tapi kadang-kadang Allah zahirkan dia di dalam pada kubur tadi. Jadi sebab itu kubur bagi jasad, tempat bagi jasad kubur, di alam kubur tu, dan tempat bagi roh barzah, tempat bagi roh di alam barzah. Dan asal penyiksaan atau nikmat yang akan dikecapi oleh insan di alam barzah pada roh. Tapi kadang-kadang roh itu memberi kesan dan efek pada kehubungan jasad di dunia ini atau di alam kubur yang kita lihat di dalam kubur, tempat penyimpangannya mayat-mayat tadi. Okey, jadi contohnya apabila seorang itu disakiti, maka jasadnya akan berasa sakit. Manakala di alam kubur, di alam barzah, penyiksaannya pada roh juga memberi kesan pada jasad. Syurga, neraka, nanti nikmatnya, siksa dan nikmatnya kedua-dua sekali, roh dan jasad. Kubur ialah tempat simpan jasad, barzah ialah tempat penyimpanan roh. Jadi nanti kita akan bahaskan. Maka jadi azab tadi adalah pada kubur lah. Di kubur itu pada roh, dan roh lah yang akan disoal nanti. Kalau kita tengok secara lafzi, secara umum, Nabi SAW bersabda yang mafhumnya, apabila satu jenazah telah dikebumikan dan sebelum saudaranya meninggalkannya, maka lalulah datang malaikat untuk menyoalnya. Itu pada umum, pada kebiasaannya manusia mati itu ditanam dan di dalam kubur. Tapi kalau orang tak ditanam dalam kubur, maka dia tak kena pertanyaan lah. Dia tak ada pertanyaan lah. Jilid berapa ya sekarang, nanti tuan-tuan itulah. Jadi pertanyaannya sekarang ialah, jadi dia tak akan ditanyalah dalam kubur tadi. Dia tak ditanyalah dalam kubur, sebab dah dia tak dikuburkan. Mati dibahang oleh harimau, mati dimakan oleh ikan dan sebagainya. Jadi dia akan mati sepenuhnya begitu. Jadi dia dibahang oleh harimau dan ikan tadilah. Jadi dia tak adalah di dalam kubur tadi.
dia tak adalah di dunia ini. Dia kena juga azab. Jadi sebab apa? Azab pada roh. Jadi itu pada umum je, pada dipanggil ghalibnya, secara umum dan ghalibnya manusia tu akan ditanam. Kalau tak tanam pun kena soal juga. Mati macam mana pun kena soal juga. Okey. Jadi di sini ialah satu peristiwa berlaku. Saya pernah berjumpa dengan satu jemaah daripada Qatar lah, orang Arab. Dia bertongkat. Jadi seorang menggunakan tongkat. Seorang itu satu peristiwa. Peristiwa ni yang saya alami. So saya gaibkan kehadiran saya di sini. Saya cerita dalam bentuk ada seorang sebenarnya saya lah seorang tu, begitu. So ada di sini ialah satu peristiwa seorang menggunakan tongkat kerana kakinya dipotong. Dia menceritakan ini berlaku pada suatu hari untaku naik minyak dan dia dikejar. Unta tadi telah mengejar dia. Sehingga aku sampai di satu perkuburan dan aku sampai kepada satu liang kubur. Jadi unta ni bila dia naik, jadi unta ni dia naik. Bila dia naik kan unta, bila dia naik minyak, orang panggil unta ni dia naik minyak, dia akan jadi ganas. Unta naik minyak. Unta ni dia binatang yang jinak. Tapi kalaulah unta ni dia naik minyak, dia boleh bunuh tuan dia. Dia boleh gigit tuan dia, dan dia binatang yang besar, binatang yang gagah. Dia traktor padang pasir. Jadi dia boleh gigit tuan dia sampai mati. Unta ni. Kami nakal juga tentang unta ni. Kita pernah tengok macam mana unta bersenyawa. Kalau ustaz kita beritahu, kau ni kalau kita minta kencing tau, kita minta nak pergi buang air. Kita pun pergi buang air. Buang air tak lama pun, 5-10 minit je. Tapi selepas tu datang 20 minit. Selepas 20 minit baru datang masuk kelas balik. Ustaz tanya, kau pergi buat apa? Buang air. Ustaz Abdul Rahman selalu dia kata, engkau buang air macam unta ke? Engkau ni buang air macam unta ke? Kenapa? Dia kata unta bila dia buang air, unta dia minum air banyak, dia ada tempat simpanan air. Bila dia nak buang air, tapi air tu air bersih lah, air yang dia minum tu dia ada satu tempat simpanan air, satu tempat keperluan air badan dia tadi. Bila dia buang air, dia mula naik bukit tau. Dia dah mula kencing dah. Dia kencing. Dia turun bukit tu, kencing dia tak habis lagi. Tuan tak pernah tengok unta kencing kan? Kita orang semua tengok unta kencing lah, unta apa lah. Kita orang nakal masa belajar. Tengok unta tu dia naik. Sebab selalunya tempat bila nak berlakunya ijtima' di Pakistan, di Raiwind, tempat belajar kita, ada satu unta, tiap-tiap tahun dia datang untuk datang khidmat. Jadi kita orang beberapa foreigner, kita akan proses lah nak tengok unta tu macam mana, unta ni macam. Jadi unta tu datang khidmat, tarik buluh dan sebagainya. Tapi satu ketika unta tu kencing. Ustaz aku selalu cerita unta ni dia kencing panjang tau. Satu hari tu unta tu kencing. Saya pun dengan budak-budak foreigner, saya panggil semua, jom kita tengok. Ustaz Abdul Rahman selalu kata unta ni kencing dia panjang. So mari kita tengok unta kencing. Unta tu kencing dekat 15 minit baru selesai kencing dia. Panjang unta dia kencing ni, panjang. Kami tengok begitu. Jadi satu hari kita pergi tazkir lah. Dia cerita tazkir unta mengawan. Tengok pula unta mengawan. Dan unta punya kemaluan dia kecil je. Berbandingkan dengan, sedangkan badan dia besar. Dia mengawan, cara mengawan dia duduk unta ni. Jadi bila kita nak tengok tu, tuan dia datang ambil parang di sebelah tak tajam tu, ketuk unta tadi, tekuk unta, jangan mengawan. Kita kata kenapa tak bagi mengawan? Dia kata ni bukan musim mengawan. Kalau anak lahir, anak dia tak elok. Dia orang tahulah kaedah-kaedah kampung. Jadi semua kita tahu. Minum susu lembu daripada tetek lembu pun kita minum masa belajar dulu. Okey, tak apa, semua nak cuba, nak try. Seorang foreigner kan, semua nak try apa yang secara manual yang ada di masa kita belajar dulu. Kan seronok.
Jadi unta ni bila dia naik minyak jadi jasad, contohnya apabila seorang itu, jadi peristiwa ini bila dia naik minyak, maka bila dia dikejar oleh unta, maka unta dia pun lari masuk kubur. Bila dia lari masuk kubur, maka ada satu kubur tu, lubang kubur tu, ada liang kubur tu, kubur dia terbongkar. Dia pun masuk dalam tu, nak selamatkan diri daripada unta tadi. Bila dia masuk dalam tu, dia tengok seekor ular. Dan yang membelit ular yang duduk di atas mayat tadi, dan seekor kalajengking. Jadi kalajengking tu naik atas badan ular, dia jatuh atas muka si mati, dia gigit, lepas tu jatuh, ular tu pagut si mati. Lepas tu ular tu patut si mati. Dalam si mati dah, dia patut lah, tak ada apa. Jadi peristiwa ni berlaku 2-3 kali di depan dia. Lepas tu ular kubur tu keluar daripada kubur tadi. Sebab unta tu duduk tunggu dia kat atas lubang kubur tadi. Unta tu duduk relax. Jadi dia tak boleh nak ke mana lah. Jadi ular tadi keluar daripada lubang kubur tadi. Dia pun patut unta tadi. Jadi unta tu terdiam. Macam berhentilah, matilah kot. Kena patut ular kubur. Ular ni beracun tau. Ular kubur ni beracun. Dia kena patut ular kubur. Bila patut ular kubur, jadi dia pun kata, makin unta tu dah mati dah kot. Ataupun dah pengsan kot. Kena ular tu sebelum dia mati. Ular ni dia sembuh pun, dia tak patut pun dah mati. Bisa dia tu. Dia bisa ular ni. Okay. Jadi janganlah main dengan ular. Ular adalah musuh manusia yang tradisi. Jadi ular ni dia tak boleh baik dengan dia. Kita dengan ular ni enemy. Nanti kita belajar nanti. Sebab apa ular tu musuh kita di dalam. Ular ni adalah musuh kita. So kita tak boleh buat baik dengan dia. Dia tunggu masa je. Dia tunggu. Kalau ular tu, orang tu baik dengan ular, ular tu tunggu masa je nak gigit dia, atau nak patut dia, atau nak belik dia. Dia tunggu masa je ular ni. Kalau tak sempat, kita kena kat ular, ular tu kenakan kita. Sebab ular ni dia musuh kita zaman tradisi lagi. Dalam syurga lagi musuh kita. Sebab dengan ular lah, nanti kita akan belajar bab syurga nanti. Dengan ular lah syaitan masuk dalam mulut ular. Sebab syaitan telah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia dikeluarkan daripada syurga. Dia tak boleh nak masuk syurga lagi dah. Untuk nak gaya Tok Adam, untuk makan buah khuldi. Gaya Tok Adam makan buah khuldi. Maka dia minta bantuan ular. Maka dia pun berupa badan dia kecil, dia masuk dalam mulut ular, dan ular masuk dalam syurga. So binatang-binatang lain boleh masuk dalam syurga lagi. Masa Adam AS berada di syurga. Jadi nak masuk syurga, dia ada penjaga syurga. Penjaga pintu syurga tak boleh masuk. Jadi dia masuk melalui ular. Dia masuk melalui ular tadi. Dia masuk dalam ular tadi, maka ular luapkan syaitan tadi dalam syurga. So syaitan tu digaya Tok Adam AS, Hawa AS digaya, dan Hawa AS dipujuk sehingga makan buah khuldi, dan cerita tentang buah khuldi. Jadi ular ni musuh tradisi manusia. Sebab ular ni lah dia masukkan syaitan dalam mulut dia, dan syaitan ni boleh masuk syurga untuk gaya Nabi Adam AS, untuk perdayakan Nabi Adam AS. Ular musuh tradisi. Jadi ular ni keluar, dia pun patut. Jadi unta tadi tak berdiam, dia pun keluar. Bila dia keluar daripada lubang unta tadi, lubang kubur tadi, dia kata, nanti aku keluar, nanti unta kejar aku lagi. Maka untuk nak pastikan unta tu mati atau tidak, dia tak sentuh dengan tangan, dia sentuh dengan kaki. Daripada jauh kan, dia ulur kaki, dia sentuh. Jadi bila dia letak kaki dia atas badan unta tadi, jeruluh. Orang Kelantan panggil jeruluh. Maksudnya dia terjerulus. Kaki dia tadi terjerulus dalam badan unta. Sebab apa? Unta yang dipatuk ular kubur tadi telah mati, dan unta tu hanya tinggal kulit sahaja. Badan dia, daging dia telah hangus lentung. Dikena bisa ular kubur. Hangus lentung. Mana daging dia tu dah hangus. Daging dia tadi dah hangus. Jadi bila daging dia dah hangus, masuk tadi, tulang-tulang ada lagi lah.
kaki dia terkena tulang, berdarah lah. Maka dia pergi hospital, doktor kata kaki tuan kena potong sebab racun yang terdapat pada kaki tuan ni, dia akan masuk ke dalam badan tuan dan tuan akan bahaya. So kaki dia potong. Sebab apa? Dia terkena bisa patukan ular yang terdapat pada badan unta. Jadi ular tu pagut unta sekali je. Unta tu hangus lentung. Dia kata mayat yang dipatut oleh ular tu beberapa kali, macam mana tak tahulah. Jadi kadang-kadang peristiwa ni juga berlaku pada zahir. Peristiwa ni berlaku pada zahir. Begitu. Jadi pada mayat itu didapati seekor ular dan seekor kalajengking yang silih berganti mematuk dan menyengat mayat itu. Ketika ular tu masuk, ketika ular itu keluar dan mematuk unta tersebut, setelah itu aku keluar dan mendapati unta aku diam, tidak bergerak. Aku pun pergi mencuitnya dengan kakiku. Akan tetapi kaki itu terbenam masuk ke dalam badan unta yang terkena tulang unta. Daging unta itu telah hangus dan hanya tinggal kulit luar sahaja yang tegak akibat daripada patukan ular itu. Setelah itu aku pergi berjumpa doktor dan doktor mengatakan bahawa kaki aku perlu dipotong, jika tidak racun tersebut akan menular ke seluruh badanku. Maksudnya adanya azab kubur tadi. Kadang-kadang ada berlakunya peristiwa begini, tak semestinya, sebab asalnya ialah azab itu pada roh, kadang-kadang memberi kesan pada jasad. Azab sebenarnya dalam kubur pada roh, tapi ia memberi kesan kepada jasad. Contohnya yang lain, apabila seorang bermimpi dikejar oleh harimau, maka dia akan melarikan dirinya. Akan tetapi apabila dia bangun, dia rasa penat. Dia bila bangun, dia rasa penat. Wahal badannya tidak bergerak pun. Yang melarikan diri ialah rohnya di dalam mimpi tadi. Tetapi dia memberi kesan pada jasad. Sampai bangun, sampai letih. Kenapa kau letih? Aku kena kejar. Aku kena kejar kat rimau. Mimpi kena kejar kat rimau. Dia kejar kat rimau. Badan dia duduk situ je. Roh dia dikejar. Jadi penyiksaan. Dan boleh nak beritahu bahawa penyiksaan di dalam kubur ialah pada roh. Pada roh. Okey, azab kubur. Adanya azab kubur. Dan adanya ayat-ayat yang menceritakan tentang azab kubur. Jadi tak boleh kita menafikan bahawa adanya ayat-ayat yang menceritakan tentang azab kubur. Sebab itu beriman kepada kematian itu adalah wajib. Begitu. Jadi ulama-ulama jamhur mengatakan banyak ayat mensabitkan azab kubur di dalam Al-Quran. Ada banyak sabitnya azab kubur dalam Al-Quran. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fazuqu 'azaba bima kuntum takfurun. Iaitu kubur itu benar. Dan ingatlah hari orang-orang kafir didedahkan kepada neraka. Lalu dijawab kepada mereka, kepada api. Api itu maksudnya neraka tu api lah. Jadi bukankah azab kubur itu benar? Mereka menjawab, ya demi Tuhan kami. Setelah itu dikatakan bagi mereka, maka sekarang rasalah azab seksa yang sebab kamu kufur dan ingkar di dunia ini. Jadi adanya perkataan api, yu'radu alladhina kafaru 'alan nar. Di siang mana an-nar yu'radu 'alaiha ghaduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'aun ashadda al-'adhab. Mereka didedahkan kepada bahang api neraka pada waktu pagi dan siang, sewaktu mereka berada di alam barzah. Alam barzah tu dah kena dah hangatan api neraka di alam barzah. Itu dia milik sewaktu mereka berada di alam barzah. Pada hari berlakunya kiamat, diperintahkan kepada malaikat masuk galah Firaun dan pengikutnya
ke dalam api neraka, ke dalam azab api neraka yang seberat-beratnya. Roh disimpan di barzah, oleh itu azab dalam kubur, azab yang dimaksudkan dalam ayat itu ialah azab kubur. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْأَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْأَذَابِ الْأَكْبَرِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan demi sesungguhnya kami akan merasakan mereka sedikit daripada azab yang ringan, merujuk kepada azab kubur, sebelum azab yang besar di akhirat kelak, supaya mereka rujuk kembali dan bertaubat. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا النار فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. Disebabkan dosa dan kesalahan mereka ditenggelamkan dengan banjir dan taufan, kemudian pada hari kiamat dimasukkan ke dalam api, dan mereka tidak akan beroleh sebarang penolong yang daripada Allah, selain daripada Allah yang boleh memberi pertolongan. Kisah ini berkenaan kaum Nuh yang telah diazab. Mereka telah diazab sedangkan mereka tidak dimasuk lagi ke dalam neraka kerana belum adanya penghisaban. Maka api yang dimasukkan di situ ialah api azab kubur. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ الْعَذَابَ الْهُونَ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mereka perkara yang dusta terhadap Allah, atau orang yang berkata telah diberi wahyu kepadaku padahal tidak diberi sesuatu wahyu pun kepadanya, dan yang berkata aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Dan sungguh ngeri sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang zalim di dalam penderitaan sakratul maut, ketika mereka hendak putus nyawa, sedangkan malaikat pula menghulur tangan mereka, memukul dan menyeksa orang itu sambil berkata dengan menekeng dan mengejek, keluarkanlah nyawa kamu daripada tubuh kamu sendiri. Pada hari ini kamu dibalas dengan azab seksa yang menghina kamu sehina-hinanya, disebabkan apa yang telah kamu katakan terhadap Allah dengan tidak benar, dan kamu pula menolak dengan sombong, yakni takabur akan ayat-ayat keterangan Allah. Begitu ayat-ayat al-yawm yang dimasukkan dalam ayat itu ialah ditakbirkan dengan azab kubur. Al-yawm tu maksudnya hari ini, azab kubur lah. Roh yang baik berada di Iliyin dan roh yang jahat berada di Sijin. Sama ada dia mati dalam lautan, dimakan ikan atau diterbakar, di mana sahaja dia mati tetap rohnya ditempatkan di barzah. Adapun yang disebut dalam hadis bahawa seorang itu apabila dimasukkan dalam kubur lalu dia tertanya, maka itu adalah syarat ittifaqiyah, seperti yang akan datang penerangannya. Syarat ittifaqiyah, syarat secara sepakat. Sepakatnya manusia itu mati tanam kat kubur, tapi kadang-kadang ada juga tak boleh tanam kat kubur sebab benda tu tak dapat diselamatkan atau tak ada mayat dia yang dijumpai. Cuma kita tahu dia dah mati je, tu je, tenggelam ke, tak jumpa mayat ke, makan kat harimau ke, tak tahu mana jasad dia. So dia akan ditanya di alam barzah. So hadis-hadis yang akan datang, hadis pertama mengenai soalan di dalam kubur. Hadis pertama dalam bab kubur ni tak banyaklah hadisnya yang diceritakan yang dibawa oleh pengarang, lebih kurang ialah dalam 15 hadis sahaja. 15 hadis saja sehingga ke 399. 15 hadis saja yang dibawa oleh pengarang. Okey. Wa an Barran bin Azib radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت
في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت نزلت في عذاب القبر يقال له من ربك فيقول ربي الله ونبي محمد متفق عليه. Jadi soalan-soalan dalam kubur akan ditanya. Dan dalam hadis tak disebut kesemua soalan. Ada satu tempat Nabi sebut ini yang ditanya, ada satu tempat ini yang ditanya, ada satu tempat ini yang ditanya. Bila digabungkan itulah adanya beberapa soalan. Yang masyhurnya ada 3 lah. Tentang tauhid, man rabbuk, iaitu tentang kenabian, ma taqulu fi hadzal rajul, dan tentang ma dinuka, iaitu apakah agama kamu. Itulah. Dan ada lagi soalan-soalan yang disoal di dalam kubur. Tapi 3 tu basic lah. Sayyidina Barra bin Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim ketika ditanya dalam kuburnya, seorang muslim, orang Islam yang muslim, dia akan ditanya, maka dalam kuburnya dia akan bersaksi bahawa dia akan mengucap kalimah syahadah, tiada yang layak disembah melainkan Allah, Muhammad itu pesuruh Allah. Demikian itu adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala cerita pada orang beriman akan berada dalam kubur dan mereka menyebut kalimah sabit, iaitu kalimah tauhid. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wal akhirah. Yani Allah menetapkan pendirian orang yang beriman dengan kalimah yang teguh dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Dunia ni tu pun dia dah teguh. Wa alzamahum kalimat at-taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahliha. Wa alzamahum kalimat at-taqwa. Ada disebut kalimah sabit, kalimah takwa. Jadi itu semua kalimah syahadah lah. Kalimah takwa, kalimah sabit, itu maksudnya kalimah takwa. Dan kalimah takwa ni adalah dilazimkan ke atas orang-orang yang beriman. Jadi, dan begitu dalam surah Ibrahim ayat 27. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wal akhirah. Ayat ini diturunkan berkenaan azab kubur. Ditanya bagi penghuninya, siapakah Rabb kamu? Man rabbuk? Siapa Tuhan kamu? Siapa Rabb kamu? Siapa pencipta kamu? Siapa penjaga kamu? Siapa penaung kamu? Man rabbuk? Man rabbuka, jadi dengan ra tu jadi man rabbuk. Ma rabbuka, bukan ma rabbuka, man rabbuk. Man rabbuk. Man rabbuk. Siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Dan maka dijawabnya oleh mukmin itu, Rabbi Allah, Rabbku ialah Allah, dan Nabiku wa Nabiyyu Muhammadun, dan Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man Nabiyyu, tapi soalan masyhur dia bukan man Nabiyyu, ma taqulu fi hadzal rajul, apa pendapat kamu, apa yang kamu kata mengenai lelaki tersebut. Itu soalan tentang kenabian. Sayyidina Barra bin Azib bin Haris bin Adi, dan daripada golongan Al-Ansari. Beliau adalah sahabat Nabi. Nama ibu beliau Habibah binti Abu Habibah. Beliau meriwayatkan hadis ini daripada Nabi. Sayyidina Bilal bin Rabah, Sabit bin Wadi'ah Al-Ansari, Umar bin Khattab, dan beberapa orang sahabat lagi. Antara yang meriwayatkan hadis daripada beliau, Sa'ad bin Muhammad Al-Hamdani, Abdullah bin Murrah, Abdurrahman bin Abu Layla, dan ramai lagi. Beliau meninggal di Kufah dan wafat di sana pada tahun 72 Hijrah. Maksudnya beliau hidup 61 tahun lagi selepas wafatnya Nabi. Nabi meninggal pada 11 Hijrah. 61 tahun di antara sahabat. Barra bin Azib ni di antara Barra bin Azib ni di antara orang-orang yang mana doanya diterima. Lau aqsamu billahi la abarrahu. Nabi kata ada manusia apabila dia bersumpah dengan nama Allah, nescaya Allah akan memperkenankan sumpahnya tadi. Barra bin Azib lah. Barra bin Azib ni memang hebat orangnya. Di kalangan cendekiawan Arab dan di kalangan cendekiawan Arab. Dan dia meninggal pada peperangan Yamamah. Beliau meninggal pada peperangan Yamamah.
Itu Barra bin Azib. Di Kufah. Jadi beliau meninggal, beliau meninggal dan wafat pada tahun 72 Hijrah. Bukan Yamamah, itu bukan Barra bin Azib. Barra bin apa tu, satu lagi, dua orang Barra, saya tu lupa pula. Barra ni banyak nama. Soalan dalam kubur, ghalib ni maksudnya masyhurnya ialah dalam bahasa Arab. Para nabi dalam bahasa Arab tanya. Jadi tak belajar Arab pun boleh jawab dalam kubur nanti. Soalan dalam kubur kita boleh jawab dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ditanya dalam bahasa Arab, insya-Allah boleh jawab dalam bahasa Arab. Walaupun tak belajar Arab. Sebab iman yang akan jawab di sana, iman yang akan menjawab persoalan di dalam kubur nanti. Dan ada juga mereka yang tak ditanya tentang kubur ni, tak ditanya soalan dalam kubur. Para nabi tak akan ditanya, tak akan disoal. Anak-anak yang belum balik tidak akan disoal. Ada juga anak-anak yang belum balik mati tak akan disoal dalam kubur, sebab dia tak dikenakan lagi ke atasnya dosa dan pahala, sebab dia belum balik lagi, belum mukallaf lagi. Dan begitu juga ada orang yang secara khusus disebut dalam hadis, seperti orang yang meninggal pada hari Jumaat, pada bulan Ramadan. Orang ni special, dia dapat special offer. Apa dia? Tak soal di dalam kubur. Jadi tak semestinya, ada yang kena soal, ada yang tak kena soal. Tak semestinya semua mati dia dah hari Jumaat tak kena soal, tak. Tapi ada kes-kes special case begitu. Soalan dalam kubur akan ditanya kepada orang kafir dan Muslim. Orang kafir pun akan ditanya tentang soalan ketuhanan ini, dan orang Islam pun ditanya. Bukan hanya pada orang Islam sahaja, tidak, tapi pada orang kafir juga. Sama ada mukmin, fasik atau munafik, ataupun seorang mukmin yang fasik dan seorang munafik yang munafik hakiki ataupun munafik majazi dan sebagainya. Munafik amali, majazi itu munafik amali lah. Sebanyak mana dosa, sebanyak itulah azab akan dikenakan. Banyak dosa, tertib dia macam ni Allah buat. Seperti berikut, apabila seorang itu melakukan dosa, maka dia akan dikenakan dengan musibah dan kesusahan di dunia ini sebagai kafarah bagi dosa yang dilakukan. Sebagai kafarah bagi dosa yang dilakukan. Ini bukan bermaksud orang yang kena musibah tu dia mesti orang-orang berdosa. Tak. Itu penafian dia. Kita kadang-kadang kita sebut satu kaedah, dan kaedah lain dia tidak menafikan. Ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Ada orang yang mana dia diuji disebabkan oleh dosa dia. Ada yang mana orang beriman dia diuji al-ibtila' minallah, dia diuji disebabkan untuk meninggikan darjatnya di syurga. Untuk meninggikan darjatnya di syurga, maka dia diuji. Bukan maksudnya orang yang kena azab kat dunia ni orang yang paling jahat lah. Jadi kita kena azab ni, tu kita tengok orang baik pun kena azab, ustaz, jadi dia paling jahat kan? Sebenarnya Allah nak meninggikan darjatnya di syurga. Allah nak meninggikan darjatnya di syurga. Ingat satu kaedah yang saya terlihat, isbatu syai' la nafi syai'ul akhar. Kita mensabitkan sesuatu perkara di dalam satu hadis, dan dia tidak menafi kepada situasi-situasi yang lain, pada keadaan-keadaan yang lain, dan dia tidak mengkhususkan. Mungkin di situ nak diceritakan sebahagiannya begini, tidak hanya bila cerita macam ni yang berlaku. Sebab tu kita panggil dia syarat ittifaqi, secara sepakat. Mana sepakat dia macam ni, kebetulan. Kita ittifaqin biasa kita terjemah kebetulan, tapi kita tak terjemah kebetulan, kita kata sepakat. Kau datang waktu akulah, sepakatlah kita ni. Kita tak kata kebetulan kita datang sekali. Tak, bukan kebetulan, sepakat. Waktu tu kita datang, waktu tu dia sampai. Sepakat. Itu kita panggil dia syarat ittifaqiyah. Syarat ittifaqiyah di situ, di dalam keadaan syarat ittifaqiyah. Okey. Jadi tak semestinya orang kat dunia, tapi begitulah kaedahnya. Jadi kalau orang yang berdosa, salah satu kaedahnya ialah orang yang berdosa tadi, untuk diampun, diringankan dosa dia, maka dia diuji di dunia ini supaya ringanlah penderitaan yang akan dialami seterusnya. Tapi kalau orang yang baik, bukan nak ringankan, tapi nak meninggikan. Dia dua konsep saja. Yamhullahu bihil khataya. Satu ujian tu sebab Allah nak ampun dosa dia. Yamhullahu bihil khataya. Bagi orang yang tak ada dosa, wa yarfa'u bihid darajat, maka dia akan ditinggikan darjatnya di syurga. Orang itu akan ditinggikan darjatnya di syurga. Okey.
kesusahan. Jika dosanya itu masih berbaki, maka dia akan dikenakan dalam siksaan kubur. Jika masih berbaki, maka dia akan disiksa ketika hisab di padang mahsyar. Jika masih berbaki lagi, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka untuk membersihkan jiwanya itu. Orang yang hidup di dunia ini dengan kehidupan kalimah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit, dengan kehidupan kalimah, kehidupan yang yakin. Kalimah ni kehidupan yakin dengan Allah, maka diberi bantuan oleh Allah. Dia akan diteguhkan dengan perkataan kalimah sabit, yakni kalimah tayyibah. Inilah orang yang mengucap syahadah, yang boleh menjawab soalan di dalam kuburnya. Orang-orang ni macam mana kehidupannya? Kehidupannya. Tak semestinya begitu. Jadi sebab tu saya kata kaedah tu kaedah ittifaqi kan. Selain meninggal hari Jumaat dan bukan Ramadan, kira mukmin yang fasik atau munafik, ya Ustaz? Tak, dia bukan macam tu. Kan saya telah ceritakan tadi. Okey. Jadi orang-orang yang hidup di dunia dalam keadaan kalimah, maksudnya bukan semestinya dia mati macam tu. Dia meninggal. Jadi kalau orang tak meninggal hari Jumaat, dia lah mukmin yang fasik atau munafik. Tak. Maksudnya nak bagi tahu sama ada mukmin, fasik atau munafik ni disoal. Soalan dalam kubur ditanya kepada orang kafir dan muslim sama ada mukmin, fasik ataupun munafik. Okey. Sebanyak mana dosa? Okey. Orang yang di dunia ini hidup dengan kalimah dan kehidupan yang yakin dengan Allah, maka dia akan diberi bantuan oleh Allah. Dia akan diteguhkan dengan perkataan sabit, yakni kalimah thayyibah. Dan orang inilah yang mengucap syahadah dan boleh menjawab soalan kubur, di dalam kubur. Nabi ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini salah satu pertanyaan, man nabiyyu wan nabiyyu man nabiyyu. Jadi Nabi Muhammad, sepatutnya perkataan jawab Muhammad sudah cukup saja, mencukupi, kerana terlalu gembira jawapannya macam mana yang Nabi Musa bagi. Macam mana yang Nabi Musa bagi. Tanya wa ma tilka biyaminika ya Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Musa, tangan kananmu ada apa? Dia kata tongkat asaya cukup lah. Tapi dia jawab panjang sebab nak menunjukkan gembiranya dengan tongkat tadi, yang mana dia boleh buat macam-macam. Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahassu biha 'ala ghanami wali fiha ma'aribul ukhra. Banyak lagi benda aku boleh buat. Jadi itulah jawapan yang menunjukkan kegembiraan. Mayat akan disoal sebaik sahaja rakan-rakannya meninggalkannya. Kena soal dah bila hantar kat kubur. Fitnah kubur tu ujian dalam kubur lah, azab kubur lah. Fitnah tu ialah ujian dan azab kubur lah. Azab kubur, maknanya dia akan selamat daripada fitnah kubur, iaitu azab kubur. Fitnah tu juga kita panggil ujian. Ujian ataupun azab lah, dia diuji. Kita panggil dia diuji. Okey. Mayat akan disoal sebaik saja rakan-rakannya meninggalkannya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qar'a ni'alihim atahu malakani wa yuq'idanihi wa yaqulani ma kunta taqulu fi hadzal rajul, ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Tempat man nabiyyuk, ini soalannya. Ma kunta taqulu fi hadzal rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa'amma al-mu'minu fayaqulu ashhadu anna abdullah wa rasuluhu wa yuqalu lahu unzur ila maq'adika minan nar. Qala وأبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أكون
kuntu aqulu ma yaqulu an-nas fayuqalu la daraita wa la talaita wa yudrabu min matariqa min hadid darbatan wa yasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghaira as-saqilain muttafaqun alaih wa labzuhu lil Bukhari Okey. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau telah mengkhabarkan kepada sahabat yang lain bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila diletakkan di dalam kuburnya dan setelah beredar teman-temannya, letak dalam kubur, tanam siap-siap, beredar teman-temannya dalam keadaan dia masih mendengar tapak kaki, masih dengar lagi tapak kaki, tahu langkah tadi. Maka datanglah, apabila akan datang kepadanya dua malaikat lalu mendudukkannya, lantas bertanya, apa pendapat kamu tentang lelaki? Tak tanya dah tentang marabbuk. Tadi dah hadis tadi dah dibawa, hadis ni tak dibawa oleh rawi, ataupun memang Nabi tak menyatakan di situ pertanyaannya, sebab pertanyaan tentang marabbuk sudah ada pada hadis pertama, maka hadis kedua dibawa tanpa pertanyaan tentang marabbuk tadi. Apakah pendapat kamu tentang lelaki ini, iaitu Muhammad? Adapun orang mukmin, dia akan berkata, aku bersaksi bahawanya dia ialah hamba Allah dan pesuruhnya. Lalu dikatakan kepadanya, lihatlah tempatmu di neraka, sesungguhnya Allah telah menukarkannya kepada satu tempat di syurga. Maka dia melihat kedua-duanya sekali. Hadrat Qatadah rahmatullah alaih berkata, kami diberitahu bahawa kuburnya akan diluaskan. Kemudian beliau merujuk kepada hadis Sayyidina Anas. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu perawi berkata, adapun orang munafik dan orang-orang kafir, mereka akan ditanya kepadanya, apa pendapat kamu tentang lelaki ini? Maka dia berkata, aku tidak tahu. Dahulu aku sering berkata dengan apa yang orang katakan, manusia katakan. Maka dikatakan kepadanya, kamu tidak mengetahui dan kamu tidak mengikut orang-orang yang percaya. Dia dipukul dengan kuat menggunakan tukul yang diperbuat daripada besi. Maka dia akan meraung dengan suara yang didengari oleh setiap yang mendampinginya, kecuali jin dan manusia. Muttafaq alaih. Muttafaq alaih. Hadis muttafaq alaih, lafaznya oleh Imam Bukhari. Jadi bila mayat tadi dimasukkan dalam kubur, dan dia masih mendengar tahu langkah kawan-kawannya mula meninggalkannya setelah dikebumikan, setelah diratakan tanah tadi. Dia, yakni ahli kubur tadilah, mendengar bunyi tapak kaki. Ketika dia masih lagi mendengar bunyi tapak kaki rakan-rakannya, maka datanglah malaikat. Cuma timbul persoalan di sini. Mungkin tuan-tuan akan bertanya, timbul persoalan, tanah yang begitu tebal telah ditimbus ke atas mayat, sepatutnya dia tidak mendengar lagi apa-apa. Kita duduk bilik sebelah pun, kat hotel kan, kita duduk bilik sebelah, kita tak dengar dah orang sebelah tu cakap apa. Sebab dia dah konkret. Konkret tu taklah dalam sangat. Konkret begitu saja. Dah konkret dah, dia dah dikenakan konkret dah, taklah dalam sangat konkret tadi. Tapi tengok Allahu Akbar, kita tak dengar dah sebelah tu. Ni kubur 5 kaki dalamnya, mana nak dengar pula. Jadi dengar tu atas dasar apa? Dengar tadi atas dasar apa? Dengar tu dari sudut akhirat. Dengar tadi dari sudut akhirat. Inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun pada pengiraanmu. Maknanya pengiraan akhirat lain dengan pengiraan dunia. Dunia kira 1000 tahun dah, tapi kiraan akhirat baru sehari. Jadi maksudnya sudut yang berbeza, iktibar yang berbeza, ditakbirkan dengan iktibar yang berbeza. Tetapi tengok, tetapi ini ialah dari iktibar